Bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Zulkifli Muhammad Al-Bakri mengingatkan Sultan Selangor dan Sultan Johor pernah menitahkan kerajaan untuk membuat rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi berhubung penggunaan kalimah Allah. Katanya langkah kerajaan untuk membuat rayuan pada 2021 adalah bagi menjunjung titah Sultan Johor dan Sultan Selangor. Menurut Datuk Zulkifli, terlalu banyak usaha yang dikerahkan oleh para mufti dan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia dalam melaksanakan proses rayuan itu. Katanya mereka menghabiskan banyak masa untuk berbincang dan mengadakan pertemuan dengan pelbagai badan bukan kerajaan serta menyusun kertas perhujahan melibatkan ramai pakar dan tokoh akademik. Tambah beliau, rayuan tersebut diangkat semasa beliau menjawat jawatan menteri dan dibuat atas dasar kesedaran bahawa kalimah Allah, Baitullah, Kaabah dan solat kekal menjadi milik umat Islam di Malaysia. Datuk Zulkifli berkata demikian dalam satu hantaran di Facebook susulan tindakan Kementerian Dalam Negeri KDN dan kerajaan memfailkan notis menarik balik rayuan 18 April lalu. Katanya jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia, jawatan kuasa Muzakarah MKI pada tahun 2008 telah memutuskan lafaz Allah merupakan kalimah suci yang khusus bagi agama dan umat Islam. Kalimah tersebut tidak boleh digunakan atau disamakan dengan agama-agama bukan Islam. Justru beliau berharap Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail mengadakan sidang media dalam masa terdekat berhubung isu yang menjadi kepentingan umat Islam itu. Itu yang jadi isu kalimah Allah ni. Nama Allah ni dalam Islam very important. Tak usah berhujah kata boleh lah. Tak usah lah. Minta tolong lah. Betul, di sana ada ayat Quran. Tuhan kata, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah fa anna yufakun. Itu ayat Quran. Tuhan kata, hampir tanya ni segala kapiak ni semua, siapa buat langit bumi? Dia tentu akan jawab kata, Allah. Fa'anna yu'fakun. Awaklah mereka ni dah mengaku kata Allah buat langit bumi, mereka masih lagi yu'fakun. Beralih ke belakang, tak mau terima Islam. Awaklah mereka macam ni, kita nak pergi guna ayat tu. Nak pergi beritahu kata mereka boleh guna nama Allah. Pasal Quran beritahu, kalau tanya siapa buat langit bumi, mereka akan jawab Allah. Janganlah hidup berhujah macam tu. Tak cerdik sangat kita ni. Cubalah tengok sikit lagi. Apa muslihat di sebalik kalut sangat nak pakai nama Allah ni. Tengok yang tu. Bagi satu keputusan atas nama orang Islam. Tak usah kira parti apa. Atas nama orang Islam, ini hak kami punya. Allah Tuhan kami daripada zaman berzaman. Pasal hari ni baru hampa teringat nak pakai kalimah ini. Cukup. Kami tak bagi. Habis. Kuasa ada kat kita. Kita tak bagi. Habis. Tak payah pergi duk cerita panjang, duk buat seminar, pergi duk berhujah, duk bangkit bercakap, mikrofon duk jauh-jauh. Tak payah. Tak boleh. Full stop. Habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tolonglah bersatu sekali dalam hal ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Islam dia ada satu kaedah. Dia kata sadduz zara'i'. Sadduz zara'i' maksudnya sebarang lubang-lubang yang boleh membawa kepada kerosakan. Palang. Jangan bagi ada satu ruang untuk kita korbankan agama kita. Kerajaan Persekutuan perlu memperhalusi dengan cermat dan sebaiknya kesan keputusan menarik semula rayuan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membabitkan isu kalimah Allah. Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar bertitah, langkah terbabit perlu berikutan ia berkait rapat dengan isu yang berada sempadan agama Islam dan sentimen umat Islam negara ini. Titah baginda, peraturan tindakan kawalan penguatkuasaan dan penyelarasan mengenai kalimah Allah perlu diperincikan tanpa menjejaskan fatwa dan enakmen negeri supaya keharmonian dan perpaduan masyarakat majmuk terus terpelihara.
Baginda berpendirian bahawa penerbitan, percetakan, penyiaran dan pengedaran sebarang bahan yang mengelirukan rakyat, terutamanya umat Islam, tidak akan dibenarkan di Johor selari dengan kedudukan Islam di dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Johor 1895. Titah baginda lagi di Johor, fatwa yang diwartakan pada 4 Jun 2009 jelas menyatakan penggunaan kalimah Allah oleh orang bukan Islam adalah tidak dibenarkan, ditegah dan dilarang. Baginda menegaskan Johor juga mempunyai enakmen kawalan dan sekatan pengembangan agama-agama bukan Islam 1991 yang melarang penggunaan kalimah-kalimah yang dikhususkan secara eksklusif untuk umat Islam dan tidak boleh digunakan oleh orang bukan Islam kecuali dalam keadaan atau amalan yang dibenarkan oleh perundangan seperti dalam seni kata lagu bangsa Johor. Perkara ini begitu unik dan sensitif kepada umat Islam. Kerajaan selalu sebut soal keharmonian, hubungan kaum dan sebagainya. Kalau benarlah kerajaan rasa perkara ini penting, keharmonian, hubungan kaum dan sebagainya, bagi saya pertimbangan ini harus diambil dalam menilai dalam konteks kalimah Allah ini. Kalau kita kata ialah setengah tu kita dapati ada yang berhujah negara lain, Indonesia contohnya boleh pakai kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nak tanya juga, kenapa hanya perkara yang sentiasa memberi impak negatif ini kita ambil, tetapi impak yang positif kita tak ambil? Sebagai contoh, kalau kita nak ikut Indonesia lah kata dalam konteks kalimah Allah, kenapa kita tidak ambil sekolah satu aliran di Indonesia? Kenapa kita tidak ambil penggunaan bahasa Indonesia pada semua kaum untuk kita lakukan di sini? Jadi kadang-kadang kita hanya ambil contoh mana yang memberi kebaikan ataupun untuk advantage kepada kita, tetapi kita tidak ambil keseluruhannya. So contoh-contoh sebegini bagi saya tidak wajar dijadikan sebagai satu benchmark untuk katakan bahawa kalimah Allah ini boleh dipakai sebab negara lain memakai. Jadi bagi saya soal kalimah Allah ini sangat kritikal, sangat penting, dan kerajaan harus nilai balik. Kalau boleh ditarik balik keputusan untuk menarik balik rayuan itu. Dia bukan soal guna, tapi soal sekarang ini ialah menyalahguna. Ini dua perkara yang orang pun kadang-kadang confuse. Diberi katanya Cina di Kelantan sebut Masya Allah, Insya Allah, itu tidak ada masalah. Dalam lagu-lagu pun kadang-kadang ada sebut nama Allah. Dan hari ini kita telah tengok, walaupun perkara ini berlaku di Sarawak, dikatakan oleh pihak kerajaan dibenarkan di Sarawak, tetapi kita sudah tengok dalam Facebook bagaimana kalimah-kalimah ini telah disalahgunakan dan dihina lah istilahnya. Bagi saya, kemuliaan kalimah itu sebagaimana yang berlaku di Indonesia. Kalau pada penulisan-penulisan ditulis Allah mempunyai anak dan sebagainya. Jadi buku-buku Injil ataupun Bible ditulis kitab Allah dan sebagainya. Jadi ini bagi generasi muda, generasi yang kurang baik di segi kefahaman Islamnya, sudah tentu benda ini akan mengelirukan. Dia bukan setakat kefahaman saja yang kita bimbang isu akidah, hingga akhirnya menyebabkan orang menganggap bahawa Kristian, Buddha, Hindu itu sama saja tarafnya dengan agama Islam. Jadi ini bagi saya sudah satu benda yang sangat menakutkan dalam konteks akidah umat Islam. Jadi sebab itu kita rasa penyalahgunaan ini bila kita benarkan, dia akan berlaku punya penyalahgunaan dan kita tak boleh ambil tindakan pun. Kalau ditulis dalam Facebook, orang Sarawak tulis ataupun orang Sabah menulis dalam Facebook, dalam Twitter, dalam Instagram dan sebagainya, kita pun tak boleh ambil tindakan sebab mereka kata memang di Sarawak, dia menulis di Sarawak, menulis di Sabah, contohlah. Jadi apa tindakan kita nak buat? Jadi kalau remaja belia macam saya katakan tadi melihat perkara ini, akhirnya mereka menganggap bahawa agama ini sama. Dan ini bagi saya satu malapetaka dalam konteks kefahaman dan boleh menjejaskan akidah seseorang.
Perkataan Allah merujuk kepada nama Tuhan dalam kalangan orang Islam dan satu-satunya Tuhan dalam Islam yang digunakan seluruh penganutnya tanpa mengira bahasa. Sehubungan itu, kalimah Allah hanya boleh digunakan oleh umat Islam dan penganut agama lain dilarang menggunakan kalimah suci itu. Perkara itu disampaikan dalam khutbah Jumaat Masjid di seluruh Selangor yang disediakan oleh Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Duli Yang Maha Mulia Sultan Selangor sebagai Ketua Agama Islam di negeri Selangor telah melarang penggunaan kalimah Allah dalam penerbitan berkaitan agama Kristian di dalam negeri Selangor. Baginda menegaskan bahawa penggunaan kalimah Allah dalam kitab Bible, yakni diterjemahkan dalam bahasa Melayu atau percetakan apa-apa buku dan tulisan agama Kristian dalam apa-apa bentuk sekalipun, tetap dilarang penggunaannya di negeri Selangor. Beliau yang menyampaikan khutbah di Masjid UiTM Shah Alam berkata, penggunaan kalimah Allah oleh agama lain selain Islam adalah suatu perkara yang menyanggah konsep keesaan Allah SWT dan boleh membawa kekeliruan kepada umat Islam. Malah katanya alasan kononnya kalimah Allah boleh digunakan untuk agama Kristian kerana ia digunakan dalam kitab Bible edisi bahasa Arab dan Indonesia juga tidak terpakai kerana ia adalah kesalahan penterjemahan. Memetik surah Al-Ma'idah ayat 73, khutbah Jumaat turut memaklumkan seseorang itu menjadi kafir apabila mengatakan Tuhan selain Allah adalah Allah. Tidak ada kalimah yang lebih besar pengaruhnya di dalam jiwa umat Islam seumpama kalimah Allah. Firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang berbunyi walladzina amanu ashaddu hubban lillah, yang bermaksud adapun orang-orang yang beriman sangat cinta kepada Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu yang sempurna imannya ialah mereka yang apabila disebut nama Allah dengan sifat-sifatnya gementarlah hati mereka. Justru itu sebarang penggunaan kalimah Allah dengan maksud yang tidak selaras dengan akidah Islam samalah seperti mengganggu dan menyerang Islam. Ia seperti menikam tepat kepada jantung umat Islam di negara ini. Kalimah Allah yang sangat mulia di sisi umat Islam. Allah adalah segala-galanya. Hidup kita ini bergantung kepada Allah. Kita menyembah Allah. Allah lah penguasa seluruh sekalian alam dan sebagainya. Jadi kita tak boleh samakan Allah dengan mana-mana makhluk ke manusia yang lain. Dia satu kalimah suci yang begitu tinggi di kalangan umat Islam, di kalangan agama Islam itu sendiri, tak kisah di mana pun. Jadi dengan kalimah yang begitu suci, yang begitu mulia, begitu tinggi, yang kita ucap setiap hari dalam solat kita dan sebagainya, dalam kita membaca Quran, dalam doa dan sebagainya itu, tiba-tiba kita kata orang lain boleh pakai dan orang lain boleh buat sebagaimana yang mereka suka. Ini bagi saya satu penghinaan yang luar biasa lah. Mana kita sanggup, kalaulah kita tak boleh terima orang menghina ayah kita, ibu kita, kita tak boleh terima orang menghina negara kita pun, apatah lagi kalau perkara itu kepada satu perkara yang begitu suci di kalangan agama kita ini, orang boleh permainkan. Jadi ini bagi saya, kalau benarlah perkara ini berlaku, negara kita berada tahap yang sangat hina dan sangat rendah dalam konteks membela agama Islam.